Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua warga UiTM Cawangan Johor, kampus Pasir Gudang. Boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar tak? Clear tak? Boleh. Okey, terima kasih Asia. Okey, jadi hari ini kita akan meneruskan program bicara mingguan yang akan disampaikan oleh wakil daripada Unit Kerjaya dan Kaunseling UiTM Kampus Pasir Gudang. Sebelum tu, marilah kita sama-sama mulakan majlis kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ya kan, ya kan, semua kan, semua kan, Amin amin ya rabbal alamin. Okay, Alhamdulillah akhirnya kita dapat bersua kembali bersama dengan pegawai psikologi unit kerja dan kaunseling iaitu Puan Suzaina dan juga saya sendiri. Jadi insya-Allah pada hari esok kita semua akan meraihkan awal Muharram atau Ma'al Hijrah yang merupakan satu hari yang amat penting bagi umat Islam kerana mempunyai sejarahnya yang tersendiri dalam Islam. Selain itu, kita sebagai umat Islam perlu mengambil iktibar di sebalik peristiwa hijrah dan marilah kita sama-sama menggunakan kesempatan ini dengan memasang azam dan iltizam untuk berusaha lebih kuat di tahun baru hijrah ini, dan Islam sendiri menghendaki kita untuk berhijrah dalam mencari kebaikan dan kejayaan, insya-Allah. Jadi hari ini pihak unit kerja dan kaunseling akan membuat sedikit perkongsian berkaitan dengan UiTM di hatiku. Jadi sebelum kita pergi kepada sesi perkongsian, marilah sama-sama kita mendengarkan lagu keramat UiTM di hatiku.
Okey, baiklah. Jadi dengan alunan lagu keramat UiTM di hatiku itu telah memberi sedikit hint kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa sesi perkongsian hari ini akan disampaikan oleh penceramah kita Puan Suzainah binti Rahmat berkaitan dengan UiTM di hatiku. Jadi saya mempersilakan Puan Suzainah binti Rahmat untuk memberikan sedikit perkongsian kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dipersilakan Puan. So, saya dah sharekan slide. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Aina. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Salam UiTM di hatiku buat semua. Okay, esok kita dah sambut Mahajra. Alhamdulillah, Allah panjangkan usia kita. Cuma hari ni kalau mana yang peminat Siti Sarah binti Raisuddin, beliau telah kembali ke rahmatullah dalam keadaan yang betul-betul Allah sayang dia, iaitu ketika dah melahirkan anak dengan wabak COVID-19. Allah bagi saya syahid milik beliau. Alhamdulillah. Kita tak sangka kan setiap orang yang Allah sayang ni untuk ke Firdaus ni, bagaimana yang Allah pilih. Beliau antaranya lah kita nampak pada pagi ni lah. Alright. Sama kita sedekahkan Fatihah lah buat beliau insyaAllah daripada bacaan Al-Fatihah tuan-puan sebentar tadi. Okey, pagi ni saya dan Aina dipertanggungjawabkan oleh, ni anjuran oleh Puan Ruziana lah, Puan Ruziana bahagian pentadbiran untuk bicara mingguan. Ini adalah bicara mingguan kedua untuk unit kejaya dan kaunseling, di mana mingguan pertama UiTM di hatiku dari sudut kesihatan diri. Itu telah disampaikan oleh Puan Aina. Okey, ada di dalam YouTube channel kami, mana-mana yang berminat nak tengok. Ada juga a few pensyarah suka dengan gambar-gambar yang Aina sharekan tentang dietitian, makan makanan berkhasiat. Diorang minta, saya cakap memang ada dalam YouTube channel kami. So again, pagi ni taklimat kami sama lagi, UiTM di hatiku, tapi saya nak kupas dari sudut konsep kendiri. Of course lah, kalau kami kaunselor, kami punya pengupasan lebih kepada benda-benda berkait rapat dengan kami. Jadi kadang-kadang apa yang kami nak sampaikan tu tak memenuhi kemahuan anda, tak memenuhi keinginan anda. Tapi hari ni hanyalah sharing session. Tak semestinya apa yang kami cakap ni fakta, apa yang kami sharing ni fakta. Cuma apa yang baik anda ambil, apa yang tidak baik anda tinggalkan. Okay, seterusnya Aina. Alright, ini adalah kita punya moderator pagi ni, iaitu dulu Cik, sekarang dah Puan Nur Aina Nasiah binti Zainuddin, telah berkahwin ketika pandemik COVID-19 ni. Alhamdulillah, tahniah Aina. Saya boleh jumpa lagi ni lepas dia kahwin ni, lepas dia cuti nak kahwin ni, sebab kita dah start kerja selang-seli kan. Saya datang, dia tak datang, saya masuk office, dia tak masuk office. Okay, Alhamdulillah. Okay, Aina pelopor jugalah, pelopor UiTM di hatiku. Cuba teka kenapa saya cakap dia UiTM di hatiku. Okay, malu Aina. Sebab UiTM di hatiku, saya rasa bagi Aina sebab calon suami beliau adalah alumni UiTM kampus Pasir Gudang. Memang dekat sangatlah dengan UiTM di hatiku. Alumni UiTM Penang, alumni UiTM PG, mana-mana yang masa 2014 dah ada kat sini, itulah batch suami Aina. Alhamdulillah, saya nak jumpa sangat ni suami dia. Sebab pelajar-pelajar pada tahun 2014 tu memang kita tak rapat lagi. Kalau Syafiq ada kat sini kan, Syafiq kita tengah proses angkat barang, pindah barang daripada kampus Johor Bahru ke kampus Pasir Gudang. Jadi 2014 tu attention kepada pelajar tu memang kurang. So far pelajar pula diambil daripada UiTM Penang, pelajar diploma engineering. Jadi calonnya adalah Alhamdulillah. Kan ni lah orang kata rezeki tak salah alamat Aina. Rezeki awak, suami awak.
Alhamdulillah. Okay, seterusnya. Alright. Ni adalah bicara mingguan, bicarakan diri. Bila kita sebut tentang UiTM di hatiku, saya tak nak kupas yang besar, yang terlalu besar, sebab yang besar di UiTM Shah Alam ada orang-orang yang memonopoli tentang misi objektif UiTM sendiri. Tapi part saya nak kecilkan, kita fokus kat diri kita dulu. Sebelum kita nak tengok UiTM di hatiku pada sudut orang lain, kita tengok diri kita dulu. Diri saya sendiri dulu, diri Aina dulu, diri tuan-puan semua dulu. Alright? Okay, seterusnya. Okay, so pengisian program kita pagi ni adalah pertama kenali diri. Kaitkan pula kenali diri tu apa? Apa dengan UiTM? Ke you kerja dengan UiTM ni just okay, pergi kerja balik kerja, nothing, just nak, tak tahu, tak ada nothing. Okay, and then kita kena tahu visi dan misi falsafah objektif UiTM. Kaitkan dengan diri kita, apa yang kita boleh sumbang kepada UiTM. Saya rasa kalau amanat rektor selalu ingatkan apa yang kita sumbang, gaji yang halal. Sebab saya faham, cuba kalau kita Google domain kan, kita nak search, contohnya saya Google nama saya Suzainah Rahmat. So keluar tak dekat Google tu Suzainah Rahmat, apa sumbangan saya pada UiTM. Sekali adakah bila keluar kat Google tu benda-benda yang negatif? Tak nak lah benda macam tu. Mungkin lepas ni boleh semua pergi kat Google domain, search nama sendiri je, and then you search. Okay, image ke apa, you tengok apa yang keluar yang melambangkan you dengan UiTM. Alright, so saya harap dengan sharing kita dalam masa tak sampai 1 jam ni, insyaAllah lah ada sedikit mental health well-being di kalangan staff yang working from home atau working from office hari ni. Okay, daripada gambar tu juga adalah antara universiti. Kalau semalam amanat rektor terangkan kita dah memang top dan naik, UiTM semakin naik antara 20 universiti di Asia semua di dunia. Okay, ni antara IPT lah yang keluarkan data. You tengok UiTM di mana. Okay, nampak tak? Tinggi kita sebenarnya UiTM. Kalau kita kira kita separuh daripada universiti yang 20 universiti awam, jadi kita ni memang yang baik dan terbaik. Alright, so seterusnya. Okay, yang ni antara sharing lah daripada ranking UiTM. Kenapa kita kena sayang UiTM? UiTM ni di kalangan pensyarah-pensyarah sendiri sentiasa dan staff sendiri sentiasa menaikkan ranking UiTM. Macam-macam inovasi yang dilakukan, macam-macam pencapaian pelajar, macam-macam ilmu yang disalurkan. Alhamdulillah 200 ranking lah so far kita. Okay, kalau kita tengok dalam rank kita dalam 108. Memang congratulations to UiTM. Alright. Seterusnya, okay, ni adalah bila kita nak tahu tentang UiTM, kita kena tahu juga UiTM ada kat mana. Jangan sampai kita bila orang tanya UiTM kat mana, entahlah tak tahu. UiTM ni ada seluruh negeri di Malaysia. Berikut yang dipaparkan adalah taburan kampus-kampus di Malaysia. So far kalau di Johor kita ada di Segamat dan Pasir Gudang. Okay, kalau sebelum ni di Johor kita ada di kampus Lakin, Johor Bahru. And then tutup kampus, dah jadi Marsah dah sekarang. Dan kita pindah ke Pasir Gudang. Okay, kena tahu juga Segamat gugusan bagaimana. Segamat lebih kepada gugusan apa? Pengurusan perniagaan. Tetapi bagi di kampus Pasir Gudang apa? Gugusan sains dan teknologi. Main course tu kena tahu juga untuk terangkan kepada orang luar. So orang kata, you kerja kat mana? UiTM. Sebab kadang-kadang kalau kita sebut UiTM, orang tak tahu, orang sebut ITM. Okay, dan again, thank you so much Dr. Mahathir juga yang meniktarafkan ITM ni kepada UiTM pada tahun 2000. Okay, so kita kena terima kasih. Saya faham ada kadang-kadang ada orang suka, tak suka, tapi kalau sifat saya, orang tu memang bagus, kita kena respect. Jangan menidakkan kebagusan orang lain. Okay, benda yang negatif, tak perlu fikir, tak ada kait-kait dengan kita, alright? So, seterusnya. Alright, this one is gugusan dan fakulti dan akademi di UiTM. Okay, alhamdulillah semua di kalangan pensyarah kita ni ada di dalam gugusan pengurusan dan perniagaan, ada di dalam gugusan sains dan teknologi. Kalau kita tengok Profesor Madya, Dr. Aminah, Dr. Tahira, okay, dia tu di gugusan, kalau Profesor Madya di akademi lah sebab akademi pengajian bahasa. Kalau kita tengok peserta saya ni, Dr. Tahira ni di gugusan pengurusan perniagaan. Kalau kita tengok Puan Julaina Martin, Puan Azino, IR kita di gugusan desain dan teknologi dan lain-lain semua. Right, sorry tak sebut nama sebab dia PN sikit tu Okay, jadi ni antara gugusan-gugusan UiTM. So saya harap tuan-puan pun kena tahu juga apa yang ada di UiTM. Apa kita punya, kalau kita panggil marketing, apa kita punya pelanggan kita adalah ni gugusan, iaitu pelajar lah, of course dari sudut institusi pendidikan. Alright? Yang pasti gugusan kayangan, yes. Alright, seterusnya.
Okay, next. Next slide. Okay, this one is motto, visi, falsafah UiTM. Okay, sebelumnya Aina sebelumnya. Okay, slide sebelumnya. Okay, kalau kita tengok motto. Kenapa tadi intro, tadi Puan Aina, so kita nyanyi bersama-sama lagu UiTM di hatiku. Ending lagu tu kena faham tau konsep penting ni, usaha. Dah lah, kita memang kena berusaha. Tak kuat tu apa? Yang dengan integritinya lain, dengan BDR-nya jujur, kejujuran bekerja daripada rumahnya lain. Mulia tu macam mana? Dengan hormat menghormatinya macam mana? Kan, dengan respect each other macam mana, dengan menjaga nama UiTM macam mana. Jadi sebenarnya lagu tu sendiri, kalau you all selami usaha takwa mulia, you tahu kenapa you berada di dalam UiTM. Okey, kalau kita tengok visi, yang ini visi lah yang dibangunkan oleh UiTM, menjadikan UiTM sebuah universiti yang unggul berteraskan kesejanaan, kecemerlangan akademik bagi menuju dinamisme Bumi Putra. Of course, yang bertaraf dunia, berdaya saing dan global. Kadang-kadang orang macam, alah UiTM ni boring lah for Bumi Putra. Kenapa you nak boring? Okay, tak ada UiTM, tak ramai golongan profesional kat luar sana. Kenapa sebenarnya kita kena bangga. Kita ni lagi kalau kita tengok daripada UiTM, kita kebanyakan daripada golongan Bumi Putra, Melayu, Sabah dan Sarawak semua. Jadi kita kena bangga kenapa UiTM ni dibangunkan dengan Akta 153 sebab dia membangunkan Bumi Putra. Saya percaya kalau saya sendirilah, contoh kalau saya minat masa zaman SPM dulu bersungguh-sungguh nak jadi medik. Saya tak tahu, mungkin ayah saya pun tak mampu nak bayar yuran medik. So mesti saya takkan melanjutkan pelajaran dalam bidang bidang medik. Sebab duit tak cukup. Tapi dengan adanya UiTM, dia meramaikan lagi golongan profesional Bumi Putra yang berdasarkan dari segi engineeringnya lain, doktornya lain, pakar-pakar di Malaysia nya lain, accountant lain, banyak pencapaian. Tapi bila orang memperlaikan Bumi Putra, kita terasa kita sepatutnya kena kuat dengan bangsa kita. Dengan kita Bumi Putra kena kuat. Alright, so misi kita mempertingkatkan keilmuan dan kesepakaran Bumi Putra, semua bidang menerusi penyampaian program profesional. Of course, yang saya terangkan tadi, gugusan-gugusan kita tu semua dengan akademik, khidmat masyarakat berteraskan kepada nilai-nilai murni. Nampak tak? Awal-awal lagi misi memang ada nilai masyarakat. Sebab tu kalau kita tengok kat sini ada Encik Syafiq apa semua, geng pendidikan, sebab ada program sular, benda-benda yang khidmat sosial. Kalau kita tengok tahniah kepada tim-tim UiTM, Johor Kampung Pasir Gudang yang menang Duta Jaha macam Sir Muhammad, Puan Hajah Munirah, kan? Lepas tu Zairi, semua yang memang hebat-hebat yang menang. Okay? Jadi khidmat sosial. Sebab khidmat sosial ni kan dia tak bayar gaji, tapi kita tak tahu markah yang dikira di bahu kanan dan kiri kita daripada malaikat muka nakir. Alright, seterusnya falsafah setiap individu mampu mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai murni profesional yang berupaya mengembangkan ilmu, membangun diri masyarakat dan negara. Jadi saya suka nak cakap UiTM ni sebenarnya kita ada visi kita sendiri, kita ada moto kita sendiri. Kita jangan suka-suka macam nak compare kita dengan universiti. Setiap universiti dia ada dia punya tagline masing-masing, moto visi misi masing-masing. Ni adalah visi kita dan kita sama-sama bersama governance UiTM untuk sama-sama membangunkan UiTM. Okay, supaya UiTM ni kita nak orang sebut UiTM je, orang wow hebatnya kau kerja kat UiTM. Gitu. Alright, seterusnya ni antara objektif daripada UiTM pula. Okey, objektif lain ni antara memastikan produk UiTM dapat memenuhi pasaran guna tenaga. Kalau kita tengok kenapa ramai alumni-alumni yang hebat di kalangan UiTM, kita kena sambung balik. Okey, jadi golongan Bumi Putra ni objektif kita. Okey, objektif kita macam mana? Jadi yang tu besar, yang ni semua adalah objektif besar yang di kalangan UiTM. Tapi kita nak tengok juga objektif kita yang kecil tu bagaimana. Okey, alright. So, dah tengok objektif seterusnya.
Okey, sebelum kita pergi benda-benda perkara-perkara yang terlalu besar ke apa semua ke, kita tengok dulu kita punya pentadbiran kita, pengurusan eksekutif kita, governance kita. Jadi kalau UiTM sendiri kita ada chancellor, kita ada pro chancellor, kita ada vice chancellor, board of director, executive management. Okey, tu yang paling besar sebab UiTM ni UiTM Malaysia kan, macam saya cakap ni setiap negeri ada. Ni adalah orang-orang penting di UiTM Shah Alam. And then kita fokus kat negeri kita yang kecil, yang di bawah Sultan, yang Sultan Johor, kita ada pengurusan eksekutif di UiTM Jangan Johor iaitu JKN kita. Alright, so kita hormat kita punya pengurusan JKN dan kita kena tahu, hormat dan kena tahu, kena dua perkara kena penting. Jangan sampai nanti kalau rektor lalu sebelah kita tak kenal. Siapa tu tak tahu, jangan. Okey, profesor lalu sebelah you tak tahu. Contohnya Dr. Haryana lalu sebelah kena, ni kami punya bos bila di luar. Jadi benda-benda tu menunjukkan kita memang UiTM di hatiku. Alright? Okay, seterusnya. Alright. Saya menarik. Okay, saya ingat Aina akan buat survey sedikit untuk staff. Okay, saya share link untuk you all. You all semua klik link yang saya share tu. Saya mohon dalam masa 3 minit kot. 3 minit cukup lah. 3 minit mohon isi. Isi masing-masing di link tu. Alright. Betul ke Aina link yang saya share tu? Ke yang ni penilaian ni? Kejap. Yang tu nanti dah ramai-ramai left belakang. Yang tu bukan, yang tu penilaian akhir. Yang tu dah masuk penilaian akhir pula. Okay, salah Cik Su. Okay, kejap. Jangan left ya yang 49 orang ni. Tu borang penilaian. Okay, kejap Okay, yang tu Aina share. Okay, tu link penilaian, link. Okay, saya harap semua peserta kita share dulu. Right. Buka link tu. Okay, dia sebenarnya kami takkan beritahu lah siapa yang isi apa semua. Okay, nama tu nanti jadi sulit daripada kita orang. Tapi kita orang akan view respon tu daripada soalan je. So, jom isi sama-sama. Jangan live je semua. Dah tercopy link latihan. Alright. So, 40, Alhamdulillah. Semua jujur ni Puan Rozi. Ada ni 49. Okey, daripada link tu kita ada jantina, lelaki perempuan, kategori, adakah staff tahu tentang misi-misi UiTM. Okey, saya nak tanya juga, adakah anda ni memang graduan UiTM ataupun alumni? Okey, adakah, lepas tu senaraikan ke diri positif diri anda, kelebihan anda. Contohnya kelebihan anda adalah seorang yang jujur, baik, datang awal. Benda-benda yang simple, tak payah nak yang berbesar-besar sangat. Tapi kalau orang-orang yang hebat dia boleh. Saya sentiasa menaikkan nama UiTM, saya sentiasa membanyakkan geran UiTM. Link survey UiTM di hatiku. Okey, isi link tu boleh tak? Yang di ruangan chat, boleh tak ada soalan? Okey, so senaraikan ke diri positif dan negatif anda. Maksudnya negatif ni saya suka bergaduh, tulis. Tak apa, tak ada masalah. Okey, berapa lamakah lagi anda akan berkhidmat di UiTM? Okey, kalau contohnya saya nak berkhidmat dengan UiTM ni, ya Allah, lama lagi 20 tahun. InsyaAllah akan bakal perinci kalau Allah panjangkan umur 2041 sambut tarikh macam di Mekah. Sambut hari haji. So Allah semoga dimudahkanlah segalanya. Haji tu awal dululah tak mungkinlah umur tu kadang-kadang sampai 2041 tu. 2041 insya-Allah saya option untuk 58 tahun. Alright, and then berapa lama lagi yang tadi dah masukkan apakah sumbangan? Sumbangan apa yang awak dah buat dengan UiTM ni? And then yang last but not least ada you listkan apa you punya impian dengan UiTM. Apa impian you dengan UiTM? Alright, apa-apalah letak je apa-apa. Boleh ke? Senyap je ni, boleh ke? Boleh? Alright, cuba saya tengok dulu survey dia. Alamak, baru satu respon lah. Lain-lain. Ada 49 orang ni nak respon. Nak respon boleh? Tunggu sebentar ya, tengah isi. Okey, boleh. Sebabnya sambil-sambil isi tu nak buka lagu Google tu, nak buka lagu daripada YouTube tu tak boleh lah sebab copyright. Sekarang ni sikit punya lagu kita orang buka pun dah jadi copyright, kita orang tak boleh nak publish. Tak boleh nak publish video ni. Even pelajar-pelajar punya assignment pun memang copyright lagu YouTube sangat
digit sekarang. Alright, so far alhamdulillah ada 4 responden. Okay, 4 responden. Lagi. Okay, dah 4 responden. Saya tunggu lagi. Sebab dia bicarakan diri. Nanti saya share tentang kendiri saya. Mungkin Aina pun akan share tentang kendiri dia. And then tuan-puan punya kendiri. So antara tuan-puan punya kendiri yang soalan kami adalah 5 soalan tu je. Alright? Okay. Senaraikan kendiri positif dan negatif. Berapa lama berkhidmat dengan UiTM. At least kita tahu. We know ourselves. Sebelum kita tahu orang lain, kita tahu diri kita dulu. Tak? Alright. 6 respon. Please. At least ada 20 pun alhamdulillah. Dah hantar Puan Su, tapi tarikh pencen lupa. Tali pencen tu letak anggaran je Pik. Syafiq pencen 60 kan? UiTM di hatiku sangat awak ni. Okay, 58 letaklah daripada berapa tahun? 25 tahun. 58. 58 dah. Okey, anggaran berapa tahun? Anggaran je, tak perlu exactly true. Dan hantar Berapa Su. tahun? Alhamdulillah, Cik Nasir, terima kasih. Alright. Sama-sama. 10 respon, saya nak lagi. Alhamdulillah, banyak ni. Kita paparkan. Nama kita tak paparkan, kita paparkan respon. Respon ni benda-benda tu sebab kita nak sharingkan diri masing-masing kan. Alright. Boleh. Terajak perahu boleh undur terajak sain 20. Oh, Puan Juliana, kita punya TS Puan Kak Ju sain 60 Oi, tu memang UiTM di hatiku Kak. Sayang sangat tu. Kalau boleh nak survey lebih 60 pun nak kan. Tengok juga Encik Ibrahim sain berapa umur. Nak tengok juga. Takut mata dah tak nampak, dah tak kenal student dah. Sebab tu kenapa saya nak letak umur tu nanti. Sebab dalam kehidupan kadang-kadang kita staff, kenapa kita tak respect bos kita yang lebih berusia. Kita rasa sebab kita muda kan pada ketika ni. Sebab kita happy sangat. Kita ni muda, aku ni muda, apalah bos aku lembat nak mampus. Jangan, tak tahu nanti usia awak lepas 20 tahun akan datang lagi teruk. Lagi menyiput ke kan? Mensiput buat kerja. Kita tak tahu sebab ni semua rahsia Allah. Sebab tu kena hormat. Walaupun kita lebih ilmu, sepatutnya lebih ilmu ni lagi kena tunduk lagi ilmu kita. Alright, lagi. Okay, 5 orang lagi saya nak. So far baru 15. Di ruangan cek tu Puan Aina ada letak ni tau G-form. Ambil ni betul. Yang tadi tu amboi saya main. Seorang dah left dah daripada 49 tinggal 48. Dah selamat isi dah. Okay, dah isi. Allahu Akbar. InsyaAllah. Okay, ada lagi. Okay, so far 18. Lagi dua je. At least separuh lah. Kita daripada 48 ni harap 25. Lagi bagus kalau 25. Okay? Kalau kita buat survey pun 50% from that survey is okay. Sikit lagi. Saya tahu lah yang tak berapa nak okay. Saya kat rumah pun yang tak berapa nak okay sangat ni. Dan thank you so much. Okay, isi. Okay, isi. Alright. Isi. Boleh? Tak cukup masalah. Alright, ada lagi? Kita tengok. Okay, sambil-sambil tu isi Sambil-sambil tu saya teruskan slide. Okay, sambil-sambil isi tu teruskan slide. Seterusnya Aina. Okay, you all semua memang dah isi tentang you all punya tentang UiTM di hatiku. Okay, saya sharing jugalah. Saya dulu sharing, lepas ni mungkin Aina boleh sharing juga dia punya. Tapi alright, kenali diri kita dulu. Kenapa kita bersama dengan UiTM? Contohnya macam saya memang pelajar praktikal daripada Pusat Kejayaan dan Kaunseling UiTM Shah Alam.
pada masa saya punya praktikal, bos saya adalah Datuk Profesor Madya Haji Tantawi Jauhari. Kalau macam Syafiq kenal lah, Prof Tantawi ni memang orang apa, kesatria pada ketika tu. Tapi lepas tu saya tak teruskan dengan UiTM apa semua, sebab saya rasa macam belum lagi nak kerja dengan government, belum terfikir lagi, saya suka yang privatize. Okay, kalau tengok yang bawah-bawah tu, lepas Universiti Malaya saya belajar degree, and then saya pergi bekerja di bawah Taylor University sebagai Human Resource Exec. Saya menjaga 2 cawangan, iaitu Garden International School dan Next World School Putrajaya, di mana saya punya tenaga pekerja semua expatriate. Seronok sebenarnya kerja dengan Mak Saleh ni. Buat kerja sikit dapat dia, Kalau coklat tu memang penuh je lah kita meja, ada je pensyarah-pensyarah, guru-guru yang bagi coklat berbagi. Kalau saya tengah baru turun kereta parking, dia orang dekat lobi dah siap, awal-awal dah tahankan lift sebab dia dah nampak saya tengah parking. So macam seronok. Gentleman di kalangan Mak Saleh ni memang hebat lah. Dia perangai macam Mak Syafiq lah, gentleman dia. Alright. And then pada tahun 2010, okay, kenapa 2010 saya bekerja dengan ni? Ni antara salah satu doa suami saya lah. Dia nak saya kerja dengan kerajaan sebab keluarga suami saya semua kerja kerajaan. Termasuk beliau sendiri. So kerajaan ni lebih masa macam Mendiang Manik Law kata ada masa lebih untuk keluarga apa semua. Okay, fine. And then saya apply untuk UiTM. But masa dapat UiTM tu saya dapat juga tawaran untuk JPA. Tapi masa JPA tu, council JPA, I was thinking kalau kerja ni for sure lah pergi Oxford Home ke, Openash ke, kan, bujang-bujang, tak rasa nak pergi benda-benda yang kebajikan sangat ni. So saya pilih UiTM. And then masa temu duga UiTM, saya tanya, ini UiTM kat mana? Kalau Shah Alam saya tak nak sebab Taylor University memang dekat KL lah. Saya tak nak KL, saya nak keluar daripada zone jam. Traffic jam yang 2 jam, 3 jam yang lain saya dah penat. Okay, survive tapi penat. Okay, tapi lepas tu ada kekosongan di Johor. Alhamdulillah saya dapat di kampus Lakin Johor Bahru. Okay, alright. And then seterusnya, kalau kita tengok proses kita guys, seterusnya gambar. Okay, kalau gambar yang pertama tu kalau tengok, itulah gambar saya masa praktikal dulu. Badan saya gitu je lebih kurang, tapi sekarang badan saya lain macam sikit, lain macam kan. Okay, ni antara kalau bawah tu bersama bos saya Puan Haji Aluya, Tuan Haji Sodeh, semua mantan-mantan ketua Pusat Kerjaya dan Kaunseling yang saya sayangi, yang sentiasa memberikan support team yang betul-betul baik untuk diri saya. And then 2 of my best friend, housemate saya juga, di mana kalau Cik Mariani memang staf bendahari UiTM, and then Puan Syah staf library UiTM, di mana beliau berdua semua telah apply ke KL. Saya lah tinggal kat Johor ni. Tapi kami still keep in touch tu antara orang-orang yang awal mendekatkan diri saya dengan UiTM. Alright. So Aina, jom kita tengok survey and slide. Kita tengok hasil survey semua orang. Alright, sebab tip for success ni kita tengok dulu survey you all. Okay, Alhamdulillah. Aina, kita dah dapat 25 respon. Okay, Aina terus saya buka boleh? Turun bawah je Aina, turun bawah je. Alright, okay. Atas, adakah anda alumni UiTM? Kita tengok. Okay, ramai yang tahu visi dan misi UiTM. And then, sayang, besarkan sikit Aina. Aina besarkan sikit kat tambah bawah tu. Dah. Besarkan sikit. Okay. Macam mana nak besarkan sebab daripada Google Form ni? Ada tambah tak bawah tu? Tak keluar Tak ada. Okay. Tak payahlah. Alright. So, apakah anda bakal graduan UiTM? Ya berapa persen ya tu Aina? Saya tak perasan. Nurhasina Habari left. Okay. Okay, senaraikan kendiri positif. Berapa persen tadi yang alumni UiTM Aina? Saya tak, sekejap saya tengoklah. Saya punya PC. Okay, so far alumni UiTM adalah daripada peserta hari ni 24%, 76 tu bukan memang orang-orang luar dengan UiTM. And then kalau kita tengok yang sharing yang pertama, apa positif mereka adalah, okay, Aina boleh share juga. Okay, pertama dia suka berterus terang, berusaha, jujur, baik.
boleh menjadi pendengar yang baik, sangat positif dalam setiap perkara, ceria, datang awal, alhamdulillah, amanah dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan, insya-Allah proaktif, positive think always, jujur, biasa je. Okey, rajin dan boleh bekerjasama, mudah berkawan, dedikasi and committed, penyayang, mesra, mudah berkawan, bekerjasama, suka sahut dan cabaran, banyak persoalan, rajin, boleh menerima arahan dengan baik, tepati masa atau janji, rajin. Alhamdulillah, ni antaranya. Lagi, good listener, bertanggungjawab setiap tugasan yang diberikan, pendengar yang baik, mudah belajar atau fokus. Alright? Okay, kita share pula yang tu yang positif kan, positif part way kita punya. Okay, sekarang kita tengok pula yang kita punya part yang negatif. Okay, yang negatif kita adalah, okay, kadang-kadang cepat marah. Okay, hulur masa, mudah terasa hati, suka buat kerja last minute tapi nak perfect, banyak cakap. Okay, lagi cepat sedih, terlalu memikirkan orang lain, suka memandu laju kenderaan. Alright, lagi memandu laju kenderaan, kita geng lah, saya pun suka kereta laju tapi semenjak ada anak ni sebab kita slow sikit. Okay, last minute person, lambat bertindak, tapi sebenarnya last minute person ni bagusnya apa tahu? Masa last minute tu otak kita memang bergerak 100% kan, dia sangat bagus. Alright? Orang yang boleh buat kerja last minute ni sebenarnya lagi hebat. Okey, lambat bertindak, suka tangguh kerja, sering merasa bimbang, pengurusan masa, cepat rasa marah, terlalu berterus terang, suka ambil mudah sesuatu perkara, banyak persoalan, pemalu, kurang sabar, tidur di office, tak pandai urus masa, tidak mementingkan diri sendiri, terpengaruh, suka bergaul atau pemalu, mudah penat. Sebenarnya kalau suka tidur di office tak apa je, penting ada kat office kan. Kalau bos tak bagi kerja, tak ada kerja nak buat dah kan. Kadang-kadang saya tengok macam, contohlah macam pemandu ke, memang tak nak buat apa, memang kenderaan tak bergerak kan. So macam tidur tu tak ada masalah lah, as long you tahu je tidur dalam iman lah orang kata kan. Alright, so berapa lama kita akan berkhidmat UiTM? Ada yang 20 tahun, oh ini ada 7 tahun, 10 tahun, 19 tahun, sampai pencen 24 tahun lagi, 9 tahun, 2045 almost 25 years, 7 years, lebih kurang 30 tahun, lebih kurang 30 tahun ni baru masuk lah kan. 37 tahun, wow hebatnya, memang betul-betul UiTM di hatiku lah Wak. Okay, 26 tahun lagi selagi kontrak disambung, ada yang kontrak insya-Allah Allah pemudahkan. 18 tahun, 30 tahun ni semua new kan. Okay, 29 tahun, 38 tahun. Lamanya you all option. 27 tahun, 26 tahun lagi. Pencen berapa tahun? 21 tahun di UiTM, 11 tahun, 3 dah dekat. Alhamdulillah, mana nak pencen tu dia dah seronok-seronok kan. Okay, ada yang 29 tahun. Tapi majoritinya memang ni lah. More than 30 years. Wow, hebat. Okay. Again, apa sumbangan kita kepada UiTM? Alright. Pernah bantu unit-unit sejasa minta bantu. Alhamdulillah. Banyak tidak perlu senarai. Terlalu banyak. Alhamdulillah. Setiausaha kumpulan KIK peringkat UiTM Malaysia. Research DID selangkah UiTM. Alhamdulillah. Promosi UiTM ke orang awam 1 hingga 10, maksudnya 10 masih baru untuk menyebut sumbangan saya di UiTM sendiri, membangunkan pelajar, KI pelajar, menjaga nama UiTM sentiasa, alhamdulillah, melahirkan pelajar kejuaraan yang berakhir saya, amin, kawalan UiTM, alhamdulillah, lahirkan pelajar yang akan boleh penuhi pasaran kerja, menjadi pekerja yang cemerlang, bekerja dengan ikhlas, terkini dan jurulatih tekuk, menang MHN kategori sukarelawan. Okey, mahasiswa harapan masyarakat yang ni, Rainbow, saya ajar subjek wajib yang menjadi teras pengajian tinggi, harumkan nama pejabat bendahari UiTM insya-Allah untuk sukan belajar. Alhamdulillah, bekerja dengan UiTM berintegriti melaksanakan tugas, ahli KIK juga, ada yang tulis tiada, bekerja dan dengan amanah, menjadi pekerja yang dedikasi untuk mencapai ESI dan IDAT Universiti. Tiada sukit, komander kesatria, lakukan kerja dengan bersungguh-sungguh. This is apa yang you rasa tentang sumbangan you kepada UiTM. Okay, kita touch pula kita punya tentang impian kita dengan UiTM. Alright, of course ada orang yang nak naik pangkat, saya doakan awak terus cemerlang, terus membantu dalam UiTM sebolehnya. Alhamdulillah, financial freedom, yes, we want here, we looking for I am financial free. Melahirkan graduan yang berjaya, menjadikan UiTM universiti pertama di Malaysia, give back. Okay, give back maksudnya so far saya rasa Puan Nur Ayati berdahari ada email balik alumni UiTM boleh sumbang RM RM5 alumni. So give back. Kalau kita memang alumni, kita give back to our UiTM. Melahirkan anak didik UiTM yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Alhamdulillah, berjaya menghasilkan graduan berkualiti KI, Kemahiran Insaniah, membantu pelajar yang kurang bernasib baik. Alhamdulillah, menjadikan UiTM universiti termuka dan dikenali, berkejaya dan lebih maju jaya, bersama-sama menaikkan nama UiTM,
terus maju bersama, boleh bekerja dengan komited tanpa rasa jemu dan sihat, mendidik anak bangsa yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW, berkhidmat penuh cemerlang dalam bidang masing-masing. Saya sayang UiTM. Alhamdulillah. Kerja dengan lebih bersemangat dan ingin melihat UiTM berada dalam kelas tersendiri, nak dapatkan degree and so on. Alhamdulillah. Amin, doakan awak memastikan sampai misi dan visi tercapai, bekerja sampai pencet dengan hati yang bersemangat. Alhamdulillah. Bersara di UiTM ni mesti yang 3 tahun tadi kan. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, menjadikan seorang yang yakin diri dan punya visi diri yang jelas, menjadi insan berguna pada masyarakat, agama dan negara, ingin berjaya bersama UiTM, mendidik anak bangsa, menjadi star yang sentiasa mematuhi peraturan UiTM. Alhamdulillah. Ni antara impian. Saya percaya semua orang letak impian yang positif. Okey, Cik Sufian dah left, lepas letak impian dia left kan. Alright, Alhamdulillah. So seterusnya, okey, kita kembali kepada slide. Yang you all dah listkan tentang diri you all ni, dah bagus dah. Maksudnya, bila you boleh listkan tentang diri kita dah kenal dah diri kita. Okay, sebab kita tak nak kalau kena, entahlah aku tak tahulah apa potensi aku ni, aku tak tahulah bakat aku. Jangan. Alright. Okay, macam Dr. Taida selalu terangkan, kita ada jari, kita ada 5 jari, listkan. Kita ada 10 jari, listkan kita punya apa yang kita boleh dalam 10. Jangan terlebih, takut nanti berat sebelah, kita not balancing kan. Nanti tak ikigai dalam hidup kita. Ikigai tu bahasa Korea bahasa Jepun. And then, okay, Alhamdulillah, terima kasih. So antara respon. So seterusnya, alright, ni sambunglah saya tadi kan. Alright, ni antaranya, nanti video tu last. Okay, tipsnya, okay, saya belajarlah tips kan. Ni antara sharing yang macam saya cakap lah. Mungkin apa yang saya sharing ni tak seperti apa yang anda inginkan, tak seperti apa yang anda mahukan. This is my sharing lah. Terpulanglah rasa macam betul ke, tak betul ke, terpulang pada anda. Tapi ambil yang baik-baik je, insyaAllah. Sebab saya sharing dengan hati yang ikhlas. Sebab apa pencapaian saya ada yang UiTM, ini antara tips-tips yang saya amalkan. Alright, okay, seterusnya. Alright, next slide. Okay, of course yang ni bagi yang nak faham tentang konsep kendiri, kalau kita dalam teori sekarang Rogers ni, iaitu pelopor counseling juga, kendiri sebagai satu gambaran persepsi seseorang tentang diri dan kebolehannya. Sebab tu kita kena tahu bakat, nilai, potensi diri. Kita tahu what you want to do, apa yang anda mahu, apa yang anda tahu. Tak boleh cakap entah tak boleh. Kalau you cakap entah, sebenarnya you ada simptom, ada mental illness di situ. Sebab you tak boleh nak unconscious mind, you punya mind. Sebab you rasa macam entah, tak tahu. Jangan rasa benda tu normal Biasanya orang yang positif, dia ada persepsi konsep kendiri dia dengan orang di persekitaran. Dia tahu macam mana nak adapt dengan persekitaran ni. Contohnya kita dalam education level, macam mana nak adapt semua tu. Okay, dan konsep kendiri. Okay, tapi konsep kendiri ni dia ada intrinsik lah, dia ada 2, iaitu konsep kendiri positif dan negatif. Alright. Tapi kita nak fokus tentang konsep kendiri yang positif. Kita kena positif dulu sebab kita nanti nak apa untuk pelajar. Kalau kita tak positif, macam mana kita nak bagi contoh kat pelajar yang baik? Contohnya macam tu. Alright. Next. Okay. Pertama, bila kita masuk kerja, you kena tahu bos you all. Saya rasa kebanyakan daripada staff pun ada juga di kalangan kita yang tak respect bos. Dia, ni saya cakap ni bukan saya nak bodek bos ke, nak apa ke, tak. Cuma, kita kena tahu apa kita punya bos. Contohnya macam saya dah ada 5 bos. Kalau di kampus Lakin Johor Bahru, saya ada Profesor Madya Dr. Haji Ahmad Cik Yaakob yang sekarang telah berkhidmat di UTM Skudai. And then kedua, saya ada Profesor Madya Hajar Zaitun binti Endot, dah bersara duduk di rumah. And then yang ketiga, saya ada Dr. Anwar Muhammad. Dr. Anwar pun dah kembali ke Pending tak silap saya. And then yang ketiga, saya ada Profesor Madya Insinyur Dr. Ahmad Rafizah Muhammad Daud. Saya punya bos juga yang keempat yang dah pindah ke Shah Alam. And then sekarang bos saya adalah yang besar Dr. Harina binti Muhammad Airi. Jadi setiap bos kita ni dia ada sendiri punya personality dan kita kena respect personality bos kita. Kita tak cakap alah bos dulu macam ni, janganlah. Okay, nanti kita macam tak boleh nak withdraw atau pemikiran kita. And then kadang-kadang contohlah kita salahkan ada Perdana Menteri di Malaysia. Kenapa Perdana Menteri ni tak puas-puas dengan jawatan dia? Contohnya sebab dia dah mentadbir negara dengan cara dia buat, and then dia nak suruh kita ikut. Sedangkan kita kecilkan kelompok. Contohlah you sebagai parent, ibu ayah, you mesti nak anak you ikut cara you kan? Adakah you ibu ayah, you macam anak you macam withdraw, lepaskan suka hati kau lah nak lepak ke apa? Tak. Tapi maksudnya kita kenal diri kita
dengan anak pun kita nak anak kita kenal kita, tapi di tempat kerja kita kena kenal bos kita. Kalau bos kita, you kena tengok you punya pegawai penilai pertama, pegawai penilai kedua. Kalau macam pentadbiran kita ada HR to you, KPI. Kalau pesyarat tak silap saya ada teaching portfolio kan. Betulkan saya kalau saya silap. Jadi benda-benda ni you kena tahu apa yang bos you nak. Okay, saya mencari juga tadi gambar-gambar yang bos yang lain, tak sempat nak tengok kat Facebook. Ke bawah sangat kan dia punya history. Okay, sebab bos kita yang akan bagi penilaian dengan diri kita. And then kita akan nampak lah SKT kita tu naik ke turun ke. Tapi tu tak ada masalah kalau turun. Memang pencapaian tak cukup bagus. Contohlah kalau pencapaian saya bagi tahun 2019, PM Bahadir bagi 96. Saya dah cakap, Prof tinggi sangat ni. Saya memang tak nak tinggi sangat. Sebab tinggi sangat tak mungkin boleh tinggi lagi. Tak mungkin kan. Sebab takkan nanti anugerah untuk UiTS Malaysia gambar kita je naik untuk prestasi yang sangat cemerlang. Tak mungkin. Orang memandang kita, bila kita cemerlang orang memandang kita. Jadi kita terima memang apa yang kita dah sumbang, yang tu dapat sebab bos menilai kita dengan cara yang jujur. InsyaAllah benda yang jujur. Kadang-kadang kalau you dapat pula, kadang-kadang ada juga rakan-rakan saya yang mengadu bos tak jujur. Tapi kadang-kadang kalau you tengok, banyak lagi rezeki-rezeki lain yang Allah bagi you yang lain. Rezeki ni besar, dia tak semestinya SKT je ke, banyak rezeki yang lain. Alright, so pertama tipsnya adalah you kena kenal bos anda, bos masing-masing. Semua orang ada ketua bahagian, semua ada KPP, semua ada koordinator. Apa yang bos you nak, okay, fulfill apa yang dia nak. Okay, settle. Nanti you tak stress sangat, supaya you tak stress. You boleh, you stress, bereaksi positif dengan tekanan kerja. Alright, next slide. Okay, bina networking yang baik lah. Of course, you kena bina networking yang baik. Contohnya persahabatan. You kena macam, kadang-kadang orang cakap apa, dia marketing tau. Jangan macam duduk di sudut, malu-malu. Jangan. Sebab kita kan di universiti, you kena tunjuk kat rektor you siapa, tunjuk kat prorektor you siapa, tunjuk kat T-Rek HEA you siapa, tunjuk kat T-Rek HEP you siapa. And then orang-orang yang penting dalam UiTM ni, siapa AR kita, pentadbiran kita. Okay, kalau contoh saya letak muka Puan Jaja, saya letak juga muka Encik Hamzah sebab suami isteri kan, sebagai adil sikit. Jadi kita tengok T-Rek kita apa yang ada. Jadi bila kita tahu networking kita, InsyaAllah kita senang kerja. Kadang-kadang kita selalu kecilkan sangat networking kita. Kita dalam kita punya unit je. Kena besarkan. Kita jangan duduk macam contohnya saya dalam unit kerja dan kaunseling. Saya syok sendiri je dengan Aina. Aina syok dengan saya syok dengan Aina, syok sendiri buat program. Tapi sebenarnya kalau bagus, saya tanya dulu orang-orang apa you all nak daripada program kita orang. Tanya. That's in networking. Okay, kita tanya pensyarah sebab pensyarah ada idea lain. Kadang-kadang staff ni ada idea lain. Alright, so kita boleh bina networking yang baik. Alright, tu tips yang kedua. Alright, seterusnya. Okay, bila kita bekerja ni kita kena memang for sure lah you akan ingat ada yang musuh you, ada orang yang baik dengan you, ada orang yang jahat dengan you. Orang yang jahat dengan you tu terus avoid dia, doakan dia jadi berubah. Niatkan je dalam hati kalau you dah rasa ya Allah give up lah sampai dah buat report mahkamah dah ni, dah report polis dah ni sebab dia sangat jahat dengan diri aku. Tak apalah, niatkan dalam diri memang Allah lahirkan dia untuk memberi pahala kepada awak semua. Jadi benda tu jadi settle. Jadi kita kenal siapa rakan sekerja kita. Kita ni nak bekerja, contoh tadi kita dah list kan, nak bekerja daripada 30 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Nak kerja ni lama lagi. Kalau you nak berduka lara ke, nak bergaduh di sana sini ke, macam it's not fun. Nanti tak enjoy bila you nak bekerja sebab you dah start bergaduh nanti you yang stress, you yang penat. You tak enjoy dengan hidup you. Just tahu kita punya rakan sekerja, apa rakan sekerja kita minat, dan yang penting you kena pastikan, you tak boleh nak pastikan rakan sekerja you tu suka dengan apa yang you buat. Kita kena respect dia. And then rakan sekerja tu kita ajar dia, you pun kena respect saya. Once I respect you, you must be respect me too. Alright, kita panggil tu assertive. Kita tak nak agresif ke, kita tak nak pasif ke, no. Kita assertive. I punya opinion, this one your opinion, why not kita gabung? That's good bila bekerja. Kita jadi yang assertif. Kita tak cakap, no, pergilah balik. Aku tak suka lah kau tolong aku ni. Kau pergi buat kerja kau, aku buat kerja sini. Jadi tak seronok lah. Orang pun rasa macam, annoyingnya orang nak tolong tak nak, jom mahal. So orang tak nak tolong dah. Alright. Okay, tu kita kena kasi rakan sekerja kita. Okay, next slide. Maju ni. Okay, ni antara rakan sekerja juga. Kita kena tahu siapa rakan sekerja kita, teamwork kita. Sebab kalau kita dah kenal, kita dah rapat, kalau kita dah minta tolong apa-apa ke, insyaAllah senang lah. Okay, contohnya kalau cakap, okay Samsul, boleh tak awak checkkan saya punya gini-gini. Okay, senang sebab kita baik dengan dia, macam tu. Alright.
Jadi networking tu kita penting. Contohnya saya cakap Puan Aisyah, saya punya internet ni problem lah, laptop saya sedang panas lah apa semua. Networking. Tapi contohlah kalau kita awal-awal dah bermusuh dengan dia, orang macam buat tak tahulah dengan kita. Networking kena bagus. Alright? Ni antara networking saya lah. Okay. Kalau di ITM saya rasa yang ni mungkin kurang di kalangan staf pentadbiran, tapi banyak di kalangan penting di kalangan staf akademik. Pencetus inovasi kita, of course you nak present paper, nak publication apa semua, you kena ingat tahu tim-tim yang memang supportive. Idea dia, kita bagi idea, dia bagi idea, dia macam seronok bekerja macam tu. Ni antara rakan-rakan saya yang memang sentiasa lah kita selalu dari segi inovasi ke publication semua, dari segi MOU ke insyaAllah tak lama lagi MOA ke LOI ke. Jadi geng-geng inovasi ni pencetus semangat diri you. Kadang-kadang you macam, saya mengaku kalau diri saya sendiri pun kadang-kadang macam malas nak buat apa-apa, lepas tu alamak kan orang condemn kita, terus kita jadi rajin. Jadi kita kena tahu siapa yang pencetus inspirasi kita. So kita akan bijau. Walaupun you dalam staf pentadbiran, sebenarnya you kena tahu geng pencetus inspirasi. Kalau tadi kita tengok ada KIK, ada sukan, that's inspirasi you. Pergi sukip, maksudnya tu sumbangan you dah ada team you. You lebih kat situ, you lebih kat bersukan, you lebih kat berinovasi, you lebih kepada menulis, you lebih kepada bercakap. Kita kena tahu inspirasi dan motivate kita tu kat mana bila kita bekerja dengan UiTM ni. Right? And then next slide. Okay, pelanggan kita siapa? Of course pelanggan kita pelajar. Okay, pelajar ni kalau macam saya ada tiga apa orang cakap, 3 topi. Pertama, peranan saya sebagai pelajar of course counselor, informed consent, etika kelasian and so on. That's the counselor. Kedua, topi saya adalah penasihat persatuan. Kita kena tahu bila kita penasihat persatuan, kita punya personality dengan kaunselor tadi memang dah berubah. Contohnya kalau saya penasihat company data kesatria untuk fakulti kejuruteraan kimia, takkanlah saya nak macam berlemah gemalai, lembut dengan dia orang, tak mungkin. Sebab dia memang diajar kesatria tu untuk you jadi firm, tegas apa semua. So jadi tegas, so semua pelajar akan jadi baik. And then saya ada club peers. Macam mana saya motivate club peers pula lain. Jadi topi yang saya gunakan tu berlainan. Okay, kadang-kadang saya jadi auditor juga. Audit dalam, audit ESA. Kadang orang, alah audit ni kau cek salahku. Saya baik dengan dia, boleh makan dengan dia. Tapi kalau masa audit dia memang salah, takkan saya cakap nak tak integriti. Saya mesti integriti. Jadi topi yang berlainan. Saya harap bila kaunselor ni pegang apa-apa jawatan, you tengok jawatan yang kami pegang tu tengah dalam skop apa. Jangan terus pam, alamak kaunselor pun macam ni. You memang buat salah masa kami audit. Of course kami akan kemukakan report-report kesalahan you all tu. Okay, contoh tak boleh nak elakkan lah. Contoh-contoh benda macam tu. Alright? Boleh? Okay, seterusnya yang ni selalulah salah faham. Kaunselor pun gini-gini, kaunselor pun gitu-gitu. You kena faham konsep. Topi apa kita gunakan. Kalau kita orang memang tengah jadi panel penilai tata tertib, nak buat macam mana? Tak boleh buat apa lah, kita makin kena ikut. Kena ikut jawatan yang kami pegang. Okay, kadang-kadang kalau kita stres sangat kerja pun kita kena ada geng-geng yang macam have fun dengan kita kan. Yang menceriakan diri kita, yang rasa ke, contohnya kalau macam saya 38 tahun. Saya suka je kawan dengan budak-budak yang umur 20-an macam Aina sendiri. Sebab dia orang muda, jiwa muda ni lain. Taklah kita menuakan diri kita, tapi kita memudahkan usia kita dikala kita tua. Gitu ayat saya. Okay, jadi benda-benda yang fun ni, kalau contohnya Asia ke, Rajin teman saya cycling, kita kena ada geng-geng yang okay dengan kita. Right? Okay, seterusnya. Okay, yang ni adalah bila kita ada ilmu, jangan simpan tau, jangan simpan, share. Sebab kebaikan yang dikongsikan, di-sharingkan, insyaAllah akan tak dibalas di dunia, bekalan di akhirat. Kalau semua nak balas kat dunia, nanti dekat alam barzah, nanti kat alam kematian akhirat nanti, you nak apa, nak claim apa dengan Allah SWT. Biar simpan dulu, dia macam saving di sana. Jadi kita benda yang baru, share. Contohnya Aina share ilmu daripada saya share ilmu saya pada Aina. So kami pun keep in touch each other lah. Alright. Pada awal-awal saya pun tahu saya memang garang pun dengan Aina. Bulan 12 baru masuk. Garang saya dengan Aina. Bulan 1 pun saya dah tak garang dengan Aina. Sebab dalam kehidupan sama juga macam kita ada pelajar praktikal ke, kita ada pelajar kita sendiri ke. Okay. Sebab kita nak melentur buluh biar dari rebungnya, betul? Sorry bunyi lori sampah di luar. Okay, melentur buluh biar dari rebungnya. Contohlah awal-awal kita dah melembik-lembik, terutama ketua-ketua bahagian. Awal-awal you dah tunjukkan personality you yang not professional dekat kita punya staff sokongan di bawah. Lepas tu tiba-tiba kat tengah baru you nak terhege-hege nak tunjuk you punya professional. Tak jadi sebab you tak melentur buluh
dari rebungnya. Kan? You dah jadi buluh nak lentur, nak jadi macam mana? Tak boleh. Awal-awal you kena strict. Even kalau macam pelajar praktikal saya, awal-awal masuk semua takut dengan saya. Saya ingat dulu Samsul lah. Samsul selalu tak tahulah Samsul ada tak dalam ni. Samsul ada. Dia selalu cakap itu masa masuk ada kaunselor masuk tu Asma, Cik Su garang kan. Lepas tu Asma pun balik pejabat. And then Puan, kenapa Samsul cakap Puan garang? Oh, dia sebab dia pernah kena marah dengan saya kot. Sebab tu dia tahu saya garang. Maksudnya pengalaman benda-benda macam tu. Samsul tu sebenarnya okey dia gaji. Saya ingat lagi masa Kepa Lakin, masa kita ada PO Puan Mazlinda lah. Puan Mazlinda tu ada lepas tu dia berhenti dan kerja di jabatan kerajaan yang lain. Jadi Samsul ni semua kerja-kerja PO dia kena buat. Sian, dia penat. Lepas tu sampaikan saya selalu misi akademik selangkah ke UiTM. Saya dulu jaga korporat Kepa Johor Bahru. Jadi memanglah saya suruh dia susun pamphlet, dia penat. Lepas tu satu hari saya tanya dia, Sam, kalau tak boleh buat, beritahu tak boleh buat. Kenapa? Puan sabar. Lepas tu kata Puan, dia kata Cik Su, dekat tangga tu bersepah-sepah pamphlet. Saya tak sempat kemas. Saya pun terus jumpa Profesor Mahdi Hajar Zaitun Endok pada ketika tu. Bos, boleh tak claim semua staff yang ada ni gotong royong kemas pamphlet? Penuh dalam dewan, dalam luang lega ofis saya semua kemas pamphlet. Maksudnya kadang-kadang staf bawahan ni dia ada takut staf sokongan ni kalau dia takut tau nak bersara. Kita kena macam dekat dengan dia, tanya dia apa masalah sebenarnya daripada kau mengentak-entak ni semua ni. Bagi dia tanya and then kita bantu dia. Bukan lepas kita tanya kita tu jawapan kita membebel-bebel kat dia, tak. Contohnya macam tu. Alright. So warisi generasi ilmu yang ada. Okay, kenapa saya letak pegawai tugas State Manager tu Kapten Fahmi pun one of my practical student yang dulu. Jadi kita warisi, dia bukan generasi baru lah, tapi saya suka berkongsi ilmu dengan orang-orang yang hebat ni. Contohnya macam saya dengan Muhammad dan tim semua dengan Dr. Tahira, Dr. Azianti, Puan Suhana semua buat MOU dengan MPPG. Pertama adalah Tuan Haji Zainul tu adalah pelajar praktikal saya. Takkanlah dia nak praktikal sesaja je, saya mesti ambil kesempatan kan. Selagi tak melanggar integriti sebagai supervisor, saya rasa tak salah. Dan sebab tu sempat saya membuat MOU dengan Majlis Bandaraya Pasir Gudang walaupun beliau telah berpindah ke DO Kulai, tapi alhamdulillah kita dah settle. Maksudnya grab the opportunity. Peluang ada depan mata, grab. Macam kahwin juga kan. Kalau dah berkenan dengan orang, grab. Jangan simpan-simpan. Buat apa simpan. Alright. Dah suka nak kahwin je. Jangan buang-buang masa sangat. Okay, dan seterusnya nak habis dah. Okay, itu saja daripada kami. Alhamdulillah, thank you so much untuk yang mendengar. Mungkin ada sebarang pertanyaan, kita buka 2-3 soalan. Kesian Sam pendanaan. Contohnya juga Jawa lah, Muhammad Fidaus Jamin. Dia antara orang yang macam rajin ikut saya misi Expo Selangkah ke UiTM. Kalau saya tengok gambar saya yang baju purple tadi, tim Expo Selangkah ke UiTM tu, semua tu dapat APC. Saya cakap sebab you membawa nama UiTM. Orang lain tengah tidur Jumaat Sabtu Ahad, awak bekerja. Beza tak? Beza. Universiti akan nampak you all punya kelebihan diri. Okay? And then tips saya, hargai orang-orang yang memang pernah tolong awak. Jangan jadi macam pepatah Melayu. Pepatah Melayu orang jahat ni tak pandai. Jangan jadi macam backstabbing ke apa ke, jangan. Kalau saya nak garang, saya kesian Sam. Okay. Contohnya, alhamdulillah, tapi tengok Sam antara pembantu operasi yang orang suka nak ambil dia. Kalau letak nama Sam, berebut-rebut orang ambil sebab tahu cara kerja dia yang bagus. Alright. Okay, ada apa-apa soalan? Thank you so much. Alhamdulillah, daripada 49 orang, 44 yang stay until ni. Okay, Puan Wedara ni. Okay, mungkin Aina boleh share kita punya ni. So nak tanya boleh? Sambil tu, boleh. Okay, since unit counselling kita dah ada 2 orang kan? Okay, ada cara tak untuk staff sendiri untuk jumpa during pandemic to deal with you guys kalau dia orang ada masalah ke apa ke? So memandangkan kata sekarang ni ramai je yang ada masalah tapi tak nampak kat mana nak salurkan. Betul. So bila Su dah tunjuk tadi tu, mungkin Su sendiri boleh cakap how exactly konsepkan diri tadi yang kita self-concept kita mungkin ada yang tak nampak. How to nampak potential and talent masing-masing. Sebab saya selalu cakap setiap kita ni adalah bakat yang tak nampak lagi, unpolished talent. So everyone kat sini kita tahu ada talent tapi macam mana dia orang nak suarakan, maybe unit counselling boleh bantu kot. Okay, kalau yang bab suarakan tu, terima kasih Dr. Tahira, soalan yang baik.
Cuma kalau unit kerja kongsi kita memang buat road tour. Road tour kita memang Januari hingga Disember. Memang kelulusan PPSM memang lulus untuk setahun. Jadi masa kami road tour tu memang kami dah nampak dah mana-mana staff yang memang department tu problem memang kami dah keep in touch ambil. Tapi kalau masa road tour tu contohlah tak bagi survey dengan jujur, kami tak boleh nak bantu. Sebab sesi kaunseling ni pertama adalah wajib klien tu hadir secara sukarela. And then bila klien hadir kepada secara dirujuk dia dah jadi konsep lain. Dia boleh hadir tapi bila dirujuk of course dia punya kami terpaksa memecahkan etika kerahsiaan tu kepada ketua-ketua bahagian, kepada orang yang melaporkan. Jadi dia tak seronok di situ. Tapi seronoknya bila kamu hadir secara sukarela. Datanglah keep in touch dengan saya. UiTM ada akrab tak? InsyaAllah ada akrab. Aina adalah pengasas akrab. Alhamdulillah Aina dah lulus tahap 2 akrab. Dia wakil lah. Dia wakil untuk KP Pasir Gudang. And then kita dah rekrutmen juga. Kalau KP Pasir Gudang kita ada Kuzairi lah. Kuzairi insyaAllah minggu depan kan Aina akan exam. Tahap 2. Okay, di bawah JPA. Okay. Alhamdulillah, okay, Cik Nasir yang suka masa zaman lelaki suka kalau buat program, kalau tak sempat ambil gambar tak ada masalah. Nanti Cik Nasir akan share. Abang dah ambil gambar tadi. Okay, dapat gambar. Jangan cakap Macam kuat. Gambar Jangan setengah cakap makan tu kuat. dia lah yang stalker tu saja je saya nak tunjuk. Okay, ada akrab. Okay, tu Aina dah share juga kita punya WhatsApp business bagi ni. Okay, saya share juga pada you all sambil-sambil tu. Ini adalah penglibatan saya sebelum kehadiran Aina. Sebelum Aina hadir ni antara pencapaian lah daripada kita dah share tadi kan. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. You all semua juga boleh subscribe kita punya YouTube channel. Subscribe lah. Nanti kalau dah ramai-ramai subscribe, insyaAllah kami boleh buat talk secara live. Sebab memang betul ada UiTM Johor punya talk. Tapi kalau talk-talk yang bukan berimpact ni, takkanlah nak pakai UiTM Johor punya kan. Yang berimpact tapi impact tak besar maksud saya. UiTM Johor tu biarlah talk yang impact dia besar. Okay, kalau counselling ni biasa-biasa je. Okay, boleh subscribe kami punya YouTube channel. Alhamdulillah, thank you so much untuk peserta yang hadir. Salam ma'ajrah buat semua. Maaf dan silap daripada saya dan Aina atas segala kesilapan dan kekhilafan. Thank you so much. Thank you so much. Alright. Terima kasih Okay, Kongsu. thank you. Assalamualaikum. Salam. Okay, semua boleh isi balik link latihan tadi. Mungkin Puan Aina boleh share dulu. Link latihan tu mohon isi untuk penilaian 1 jam. Alhamdulillah, terima kasih. Thank you Counseling Group. Aduh. Thank you Su. Nanti jawab mesej dah mesej dah PM tepi. Baik, Alhamdulillah. Aduh. Thank you, Su. Okay, Amal.